Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita berjumpa lagi dalam program e-belajar perniagaan tingkatan 4, bab 4, bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan siri yang ke-10. Baiklah, bersama dengan saya Cikgu Najihah binti Sulaiman daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Abdul Rahman Yaakob Merlimau Melaka. Seperti biasa, sebarang pertanyaan bolehlah bolehlah di email dan juga di Telegram pada alamat yang tertera. Baiklah, masih lagi bab 4 tajuk organisasi perniagaan standard kandungan 2.2 bahagian fungsian utama dalam perniagaan. Standard pembelajaran kita pada kali ini adalah standard pembelajaran yang terakhir dalam bab 4 tingkatan 4 iaitu 2.2.6 menjelaskan pembangunan produk dan juga pasaran baharu. Baiklah, objektif pembelajaran adalah yang pertama, dapat menerangkan langkah-langkah pembangunan produk baharu dan yang kedua, dapat menguraikan 3 kepentingan pasaran baharu dalam sebuah organisasi perniagaan. Baiklah, pembangunan produk dan pasaran baharu. Pembangunan produk merujuk pada suatu aktiviti dan strategi pertumbuhan kepada perniagaan yang sedang dijalankan yang bertujuan untuk memperkenalkan produk baharu kepada pasaran sedia ada. Strategi ini memerlukan kreativiti dan juga inovasi yang baik untuk menghasilkan produk yang baharu atau mengubah suai produk sedia ada bagi menarik pelanggan dalam pasaran sedia ada. Baiklah, kita akan lihat langkah-langkah pembangunan produk. Yang pertama ialah penjanaan idea. Kemudian penyaringan idea. Seterusnya, pembangunan produk dan pengujian konsep. Pembangunan strategi pemasaran. Terus kepada analisis perniagaan, pembangunan produk, ujian pemasaran dan akhir sekali komersialisasi. Kita akan lihat langkah-langkah pembangunan produk yang pertama iaitu penjanaan idea. Penjanaan idea merupakan proses bagi memenuhi keperluan pasaran. Penjanaan idea ini dibuat carian sistematik untuk idea-idea produk baharu berdasarkan dua jenis sumber iaitu sumber dalaman dan juga sumber luaran. Sumber dalaman merujuk pada penyelidikan dan pembangunan rasmi syarikat itu sendiri, pengurusan dan juga kaki tangan. Manakala sumber luaran pula merujuk pada sumber-sumber luar sesebuah syarikat seperti pelanggan, pesaing, pengedar, pembekal dan juga firma-firma reka bentuk di luar organisasi. Manakala penyaringan idea adalah proses mengkaji idea-idea produk baharu untuk memilih yang terbaik dan menggugurkan yang kurang berpotensi secepat mungkin. Daripada penjanaan idea tadi, dia dah jana idea, dia dah beri idea. Jadi, pada bahagian penyaringan idea ini, mereka hanya akan memilih idea yang terbaik dari idea yang banyak-banyak tadi. Dan menggugurkan idea yang kurang berpotensi. Seterusnya adalah pembangunan produk dan juga pengujian konsep. Pembangunan produk melibatkan pembangunan idea iaitu idea produk yang berpotensi untuk ditawarkan oleh syarikat sendiri. Pengujian konsep melibatkan proses menguji konsep baharu produk dengan kumpulan-kumpulan pengguna sasaran untuk mengetahui sama ada konsep tersebut telah berjaya menarik perhatian mereka. Yang seterusnya adalah pembangunan strategi pemasaran. Pembangunan strategi pemasaran ini menerangkan sasaran pasaran, posisi produk yang dirancang, jualan, share pasaran dan juga matlamat keuntungan.
Pembangunan pemasaran ini juga melibatkan strategi harga, produk, pengagihan dan juga promosi. Okey. Analisis perniagaan. Analisis perniagaan melibatkan kajian semula jualan, kos dan juga unjuran keuntungan untuk mengetahui sama ada dapat memenuhi objektif syarikat ataupun tidak. Yang seterusnya adalah pembangunan produk. Pembangunan produk melibatkan proses mereka bentuk daripada idea atau proses pembuatan produk prototype. Baiklah, yang seterusnya adalah ujian pemasaran. Ujian pemasaran melibatkan ujian ke atas produk prototype untuk mengenal pasti penerimaan pengguna terhadap produk yang dibangunkan. Okey, yang seterusnya adalah komersialisasi. Komersialisasi ini melibatkan proses pembuatan sesuatu keputusan berkaitan dengan di mana, where iaitu tempat, bila, when iaitu bila, kepada siapa, to whom iaitu sasaran pasaran, bagaimana, how iaitu cara promosi dilakukan. Pembangunan produk. Okey, pembangunan produk ini adalah saling bekerjasama dengan pereka cipta dalam aktiviti penyelidikan dan juga pembangunan R&D. Kerjasama ini melibatkan usaha membentuk produk yang boleh diguna pakai dan dikeluarkan dengan harga yang kompetitif serta selamat digunakan. Kebanyakan organisasi perniagaan bermatlamat untuk menambah baik dari segi reka bentuk produk dan persembahan secara berterusan. Pasaran baharu. Okey, pasaran baharu adalah strategi pembangunan pasaran merupakan salah satu usaha berkaitan dengan pemasaran strategik yang dilakukan untuk mencari pasaran baharu bagi tujuan memasarkan produk sedia ada. Okey, apakah kepentingan pasaran baharu? Okey, pasaran baharu penting bagi menguasai pasaran lebih besar dan mengembangkan pasaran sedia ada. Selain itu, pasaran baharu akan membantu mewujudkan peluang pasaran serta mengelakkan daripada terlibat dalam pasaran terpu. Baiklah, seterusnya, apakah kepentingan pasaran baharu? Okey, pasaran baharu boleh diteroka sama ada dalam pasaran domestik ataupun pasaran antarabangsa. Pasaran domestik, strategi yang dijalankan untuk meluaskan pasaran baharu domestik ialah mencari pasaran ke kawasan yang belum diterokai. Strategi ini boleh dilakukan dengan menyertai expo ataupun pameran perniagaan yang dilakukan di sesuatu kawasan. Okey, pasaran antarabangsa. Strategi pasaran baharu antarabangsa boleh dibuat melalui aktiviti promosi yang agresif di pasaran yang menjadi tumpuan. Okey, selain itu, perniagaan boleh menyertai rundingan yang aktif melalui hubungan dua hala, usaha sama dan pameran ke luar negara. Setiap perniagaan berusaha untuk menjadikan produk mereka adalah produk yang lain daripada yang lain, unik berbanding dengan pesaing mereka. Kemajuan teknologi telah mewujudkan transformasi kepada pasaran dunia. Pasaran baharu turut dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti teknologi, polisi kerajaan dan juga perubahan persekitaran. Pasaran antarabangsa dapat dibentuk melalui kerjasama erat yang dijalinkan dengan semua pihak termasuk pihak kerajaan dan juga organisasi perniagaan. Alhamdulillah, selesai sudah penerangan cikgu bab 4 tingkatan 4. Terima kasih diucapkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah, Pejabat Pendidikan Daerah Jasin, Pejabat Pendidikan Daerah Alor Gajah, Pengetua-pengetua Negeri Melaka, juga guru-guru perniagaan Negeri Melaka. Sampai kita berjumpa lagi. Bye.